Okey. Ada soalan orang duk tanya saya ni, saya nak jawab halah ni. Ramai sangat duk tanya. Heboh tentang sekarang ni macam-macam. Zikir lompat-lompat lah. Zikir sujud kat syekh lah. Zikir hu lah. Carilah buku-buku mana-mana. Benda-benda pelik-pelik ni akan ada buku yang kata ada. Hu memang ada kitab yang kata ada. Pasal apa? Allahu la ilaha illahu. Tuhan tidak ada ilah melainkan hu, dia. Jadi hu. Kalau macam tu, Nabi Yunus kata apa? Fanada fi zulumati alla ilaha illa anta. Maka dia pun menyeru di dalam kegelapan, tidak ada ilah melainkan anta, melainkan engkau. Esok main pula anta. Kau ni balik hu. Benda yang jelas ada, Allah sebutlah. Yang tu dia tak mau, dia nak pergi cari hak pelik. Kemudian dia pergi carilah qaul ar-Razi lah, apa semua yang konteks sebutan mereka itu boleh jadi dia kata huwa, api pi ambil jadi hu. Lepas tu lepas tu bunyi dalam dah. Maqam sampai. Telah berzikir Nabi SAW. Ada orang yang lebih afdal zikir daripada zikir Nabi. Telah berzikir Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat. Ada mereka buat hal ini. Semua yang terang ni, yang Nabi kata taraktu fikum amrain, dia tak mau. Yang Nabi kata bahawasanya fa innahu man ya'ish min ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin min ba'di. Siapa yang hidup selepas aku akan melihat perbalahan yang banyak. Kamu pegang sunnahku dan sunnah khulafah. Dia tu semua dia tak mau. Tak syok. Hak Nabi tinggal Quran, tinggalan pusaka Nabi, Quran sunnah tak syok. Dia pergi cari kasut siapa tu, dia kata tu kasut Nabi. Dia pergi cari rambut siapa, dia kata rambut Nabi, dia lelong. Sedangkan pusaka hak darah jelas ni hak Nabi ni pusaka dia. Pusaka yang ni dia tak minat. I'm not interested. Lepas tu orang tu, ada satu jenis kasut, dia pun jumpa kasut Nabi. Tu dia pakai api. Ada kitab Sahih Bukhari, Nabi punya. Okey, boleh lah. Bahkan kalau baca kerap sikit, dia kata apa? Wahabi. Itu satu hal. Ambil, saya supaya kata, ambil calculation, simple calculation. Kalaulah zikir ya Allah, ya Rahman, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ni semua fadilat dia disebutlah hadis sahih ni. Subhanallah al-azim, subhanallah bihamdihi, dia sebut. Khafifatan 'ala lisan, thaqilatan fil mizan, sebut Nabi sebut. Ringan pada lidah, berat pada timbangan. Tak menarik. Kalau sebut yang tu, confirm betul. Dia tak? Confirm betul Nabi. Tak style. Tak style. Style. Orang kata mana mai? Nak bagi kata boleh tu terpaksa cari kitab yang ni ada lah di sudut kau ni, kata ambil yang tu. Yang hadis kata boleh terang tu, yang tu dia tak minat. Dia kata ni dalil la ilaha illahu, ni la ilaha illa anta. Anta. Lepas tu hu bunyi. Esok bunyi anta. Ta. Tengoklah. Bila dibenarkan macam-macam kamai. Di atas dalil ada kitab mana sebut. Kitab macam-macam. Banyak perkara yang ganjil tuan-tuan akan jumpa di dalam kitab.
Tadi kita cerita bab wanita nusyus. Dalam Tabari ada bab tambat wanita yang nusyus. Tapi ulama tak keluarkan. Pasal itu qaul yang pelik. Kerana selain daripada Nabi tidak maksum. Because their words are not divine. Perkataan mereka bukan wahyu. Ditimbang setiap perkataan dengan kitab dan sunnah. Bila tak konsisten dulu, bukan nak mengumpat Jakim, saja nak mengusik dia. Dulu Jakim, pergi Jakim saya pergi mesyuarat, dia akan tanya kan, Datuk sebut apa tu? Tak apa, saya sebut awal sebelum dia tanya. Dulu Jakim keluarkan fatwa Al-Arqam sesat. Pasal apa? Musyari pergi mengaku masa tu jumpa apa? Jumpa Nabi. Ada dialog lagi dia dengan Nabi, rakam. Putuskan sesat, tangkap kawan tu. Semua operasi dibuat, ditangkap di Thailand dengan kesesatan ajaran dia. Sekarang dengan usaha beberapa pihak, berapa kali dah kertas kerja masuk tendang dalam mesyuarat saya ada. Dua usaha juga ada orang masuk nak bagi kata boleh pula yaqazah ni. Tak boleh sekali buat main kertas lain pula. Tak boleh sekali. Saya ingat dah 4 kali dah main. Pergi cari orang tarikat bintang. Akhirnya tuan-tuan tengok tu, hak perempuan hak pergi mengaku jumpa Nabi di masjid Nabi tu. Yang Nabi kirim salam kat saya. Kan? Perempuan tu. Ada juga nama aku terselit dia tu. Ni hak satu ustaz tu yang di Kelantan yang kata Nabi mai semayang apa? Di surau dia ke apa tu? Kalau you benarkan benda ni, semua orang akan buat macam-macam dakwan. Besok jangan pelik, akan ustaz kata madu hak saya ni malam tadi Nabi mai makan. Kalau you nak quote, macam-macam ada orang kata di atas andaian. Sebab tu kalau dalam fiqh ni kata Nawawi, dalam Syafi'i kata, apa kata Nawawi dalam qadha? Apa kata Ibn Hajar Al-Asqalani? Hatu tak mau pula pakai, cari orang lain pula. Baru ni ada bentang nak salahkan lepas tu tak apalah. Tapi bawa pasal antara salahnya kerana kata Tuhan di dalam, dia nampak Tuhan bergabung dengan Tuhan ni salah. Lepas tu dia betulkan pula yang Husain Mansur Al-Hallaj. Husain Mansur Al-Hallaj tu yang telah dihukum kufur oleh para ulama, pada majoriti para ulama yang kata Allah di dalam jubah aku. Dia kata halal tak apa, dia ada makam dia. Oi, kalau geng kita boleh, bukan geng kita tak boleh. Ni macam ni hak yaqazah ni. Syari dulu sampai kena tangkap, sekarang nak menjadi boleh balik. Termasuk isu tarikat Syekh Nazim. Isu tarikat Syekh Nazim ni dah banyak kali mari dalam mesyuarat. Saya bukan bocor minat mesyuarat, saya cerita dalam mesyuarat. Banyak kali mesyuarat. Boleh kata semua mesyuarat sebelum ni mufti-mufti memang menolak. Walaupun ada 1-2 orang sokong, menolak. Kerana benda tu telah diputuskan sejak dulu dengan dalil dan hujah dan bukti. Sesat. Sehingga ada negeri yang wartakan pun, di Perlis kita tak wartakan pasal kita tengok tarikat tu pun tak ada. Negeri lain warta. Banyak negeri yang wartakan sesat. Negeri yang ada royal family terlibat dengan tarikat itu pun, kita tanya dia masa tu, dia punya pejabat mufti pun tidak endorse amalan itu. Tolak. Mereka tak mau. Tiba-tiba mari satu hamba Allah, saya tak tahulah sejauh mana. Ini pun mesti dikemaskinikan urusan pentadbiran di dalam apa? Di dalam pengurusan agama oleh Malaysia ni.
Mai satu hamba Allah, tiba-tiba hamba Allah ni pergi kata dia mewakili seorang sultan dalam satu negeri. Dia tak tahu dia cakap benar ke tak benar, orang terpengaruh ke ataupun dia mempengaruhi ke ataupun dia gebang ke, kita tak tahulah. Duk tegas kata ada titah suruh ubah fatwa JAKIM hak lama ni. Fatwa tak ada dah JAKIM ni, fatwa tak ada dah. Pasal dia tak ada, majlis fatwa kebangsaan tu tak ada dah, dibuang oleh raja-raja Melayu. Kerana fatwa ni di segi peraturan negara kita ni dia milik negeri, jadi dia jadi muzakarah. Dia duk bentang, saya antara yang bantang. Saya dah tanya dah hak sesi yang sebelum tu, yang saya cerita dalam tuan-tuan, saya tanya pembentang tu, siapa lantik syekh kamu ni? Nabi lantik. Kita tak apa dalil Nabi lantik. Dia kata al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Oh, Nabi lantik. Oh, kalau macam tu mufti pun Nabi lantik jugalah. Kalau kita consider mufti pun orang agama. Dia ada benda lain. Dia nak kata depa ni Nabi sendiri main jumpa lantik depa. Lepas tu dia ni mari bawa satu orang yang tarekat tu juga, main bentang kata bahawasanya semua amalan hak kita kata sesat tu tak ada dah. Tak ada apa. Tuan-tuan tengok tarekat ni dalam YouTube banyak orang sujud kat dia lah. You tak kira yang berdangsa sampai 1 pagi tu. Jadi lawan di dalam tu. Jadi tak boleh buat. Yang jadi payah siapa? Dia duk kata tak boleh, ini ada titah. Saya tak percaya titah tu, sebab saya dengar sultan berkenaan dia cakap, bagi saya untuk husnuzan, dia bercakap balik dalam majlis, fatwa hendaklah bebas daripada cengkaman penguasa. Dia cakap, tak tahu sama ada dia ni bercakap jujur ke apa. Akhirnya untuk tu buatlah, bukan membatalkan fatwa yang lepas, buat satu ungkapan, tarekat Naqsyabandiyah Aliyah hanya boleh diamalkan oleh pengikutnya dengan syarat amalannya tidak bercanggah dengan akidah, syariah dan kerangka ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya bukan kata dia boleh amal dengan syarat. Kalau cara dia pada buat tu bercanggah dengan kerangka akidah, bercanggah dengan sujud ke orang, kemudian bercanggah dengan dalam syariat, dia nak ambil perkataan tu saja. Yang ni sepatutnya tak keluar pun pandangan ni, tapi oleh kerana keadaan tu akhirnya tak apa, dengan syarat. Pasal dia kata ada dalam amalan tarikat tu benda yang tak salah, zikir tak salah, subhanallah, alhamdulillah. Kata kalau yang tu tak bercanggah dengan Quran dan Sunnah, boleh lah. Yang mana yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah tak boleh. So yang ni bukan kata dia boleh, yang ni maksud kalau you nak amal, tengok bercanggah dengan Quran dan Sunnah tak. Tapi dia sebahagian pihak cuba jadikan ini sebagai bukti semua syarat tarikat tu boleh diamalkan. Tak benar. Kalau itu kita tak setuju maksudnya. Mungkin ada negeri yang mufti dia setuju, kalau mufti dia tarikat apa tu pula. Negeri yang mana ada keluarga diraja terlibat dengan tarikat ni pun, pejabat mufti dia pun tidak akan keluarkan endorsement terhadap tarikat ini. Let's say whatever lah, dalam keadaan yang macam ni manusia jauh daripada ajaran Nabi, padankah hak hujung tu, dia selain daripada itu dalam melaksanakan amalan tarikat, pengamalnya hendaklah memastikan tidak berlaku amalan dan perbuatan yang tidak bersesuaian dengan urus tempat. Ya, dia buat macam tu pula, tak apalah, urus tempat. Sesuaikah you pergi melompat-lompat ni? Sesuaikah sujud ke orang ni? Kita berzikir menta'zimkan Allah, lagi zikir lagi ingat Allah, Allah yang maha besar. Ni zikir, sebelum nak zikir bayangkan wajah syekh. Siapa bayangkan wajah syekh? Bayangkan kebesaran Allah.
Said Ramadan Al-Buti rahimahullah, dia Asy'ari, dia pun tak suka dengan so-called Wahabi, tapi dia kata tak ada tarikat yang betul pun zaman ni, tak ada mursyid yang betul pun. Dulu mereka panggil Hamzah Yusuf Sufi dah. Tuan-tuan boleh dengar ceramah Hamzah Yusuf, dia dalam English banyak. Hamzah Yusuf ni masa muda dia memang dia Sufi, tapi lately ni dia buat kajian, dia baca buku tarikat dia tarikat, dia duduk, dia pengajian dia di Morocco, di Maghrib. Dia kata tarikat ni, Sufi hari ni, apa yang tinggal? Jampi, menari, menyanyi. Jampi orang, lepas tu dia menari, bangkit, lepas tu dia menyanyi. Kita ingat masuk dalam agama Islam, kuat agama ni nak membesarkan Allah. Bukan saya, tuan-tuan tengok sendirilah, tuan-tuan ada mata, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube semua. Mereka mentazimkan Allah ke membesarkan syekh? Habis berlumba-lumba membesarkan syekh. Bukan salah beradab, ta'addub, tapi bukan. Akhirnya keseluruhan fikir budak kecil-kecil ni pakai serban, pakai jubah, hanya nak berlumba-lumba nak cium tangan syekh, kaki syekh, nak belanja syekh, nak makan bekas syekh. Saya bukan kata orang, bila orang sebut sallallahu ala Muhammad, Allahumma, ataupun dia sallallahu ala nabiyina Muhammad, kita terbayang, ya Allah selawat kepada Rasulullah. Maknanya beri kurniaan kepada Rasulullah, tapi tak terbayang yang tu dah. Selawat kalau nampak kebesaran syekh. Padahal selawat tu sendiri bukan minta kat Nabi. Selawat tu minta Allahumma salli, ya Allah, aku memohon kepadamu, selawatkanlah kepada Nabi. Minta kepada Allah untuk Nabi. Jadi selawat dijadikan untuk apa? Syekh datang selawat, seolah-olah yang diselawat tu syekh tu. Dah tak nampak dah permohonan pada Allah Ta'ala. Walaupun mereka kata no, tuan-tuan tengoklah apa yang terselip dalam keadaan yang dilihat itu. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak berlumba macam para sahabat Nabi ni, ludah tak sampai ke bawah terus sahabat pegang, wuduk tak sampai ke tanah terus sahabat berlumba, memang padan. Itu adalah Rasul yang dilantik. Tapi kalau tuan-tuan berlumba nak ambil semayang saya mufti orang lantik saja, kontrak habis saya pun ambil. Tuan-tuan nampak baik saya duduk di depan bercakap dengan tuan-tuan, hakikat di sisi Allah tak tahu. Jujur dengan agama kita, semua kita berdiri di hadapan Tuhan, tak ada agama ini. Nak guna agama untuk angkat kita, banyak cara. Jalan pergi slow sikit, serban bagi labu sikit. Tengok muka tuan-tuan, nampak hati macam gelap, eloklah saudara tambahkan. Pakatlah. Ada satu petua saya boleh bagi tahu. Tengah hujan, pergi duduk tengah-tengah, bila ayat tu turun, titik yang ketiga, wow. Macam tu orang suka lah. Tapi kita, Rasulullah hujan turun, kena baju hadis ahdi bi rabbi, ya baru turun di sisi Tuhan. Ni biasa. Ini biasa. Sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.